kita teruskan. Saya baca penafian, ulang sekali lagi. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Terlebih dahulu saya nak tengok semua okey ke, nampak? Everything clear? Saya pun tak nampak kat skrin. Okey. Sebenarnya kita delay sekejap. Okey, tak apa. Saya teruskan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi hari ini kita ada 2 sesi, iaitu 5 sehingga 7 ni. 5 sehingga 7 kita akan cover topik mengenai instrumen pasaran kewangan, korelasi, mengenai dinamik itulah, apa itu dinamik. Dan 8 sehingga 9 kita akan berhenti sejam untuk maghrib. 8 sehingga 9 kita akan cover mengenai analisa pasaran ke arah data CPI US pada malam ini. Jadi kita akan lihat analisa pasaran yang sesi kedua nanti. Okey, jadi kita direct kepada topik kita, iaitu kepada instrumen pasaran kewangan. Jadi untuk analisa pasaran, tugas kita sebagai pedagang sebenarnya kita cuba untuk mengurangkan risiko dengan membuat analisa. Okey. Jadi apabila kita mengambil keputusan untuk membeli instrumen, untuk menjual instrumen, bergantung kepada kita akan membuat analisa. Secara asasnya terdapat 4 jenis analisa. Yang pertama adalah analisa fundamental. Okey, analisa fundamental ni kita nak tengok penilaian, nilai intrinsik, nilai dalaman sesuatu instrumen tu. Jadi ia banyak diguna pakai untuk memilih instrumen apa yang kita nak beli, nak labur, nak dagang. Okey, itu adalah untuk analisa fundamental. Okey. Nombor 2 kita ada analisa sentimen. Analisa sentimen ni basically adalah untuk memahami mood, memahami perasaan pasaran. Panjang sesi hari ini. Okey. Dan penggerak pasaran, kedua-dua ini menggerakkan pasaran. Kedua-dua ni kedua-dua analisa fundamental dan juga sentimen menggerakkan pasaran. Wassalam Kristianto. Dan kita melihat kepada pergerakan pasaran ni, dia mempunyai korelasi. Di sini yang kita panggil sebagai analisa intermarket. Korelasi di antara lain-lain instrumen dalam pasaran. Satu contoh korelasi yang biasa kita dengar adalah apabila indeks ke atas, indeks equity ke atas, okey, kita akan ada yen yang bergerak ke bawah. Itu korelasi biasa. Apabila kita ada contohnya bond yield, US 10 tahun, US 10 years yield. Ini adalah untuk bond. Apabila dia meningkat, kita akan ada korelasi direct di antara US 10 years yield dengan US dollar dan inverse korelasi dia dengan JPY contohnya. Ini adalah korelasi yang biasa intermarket. Lain daripada tu, Kanada dollar bersama dengan minyak contohnya. Dia mempunyai korelasi yang direct dengan US oil contohnya. Kita ada lain daripada tu gold kan, dan bersama dengan Australia dollar mempunyai korelasi yang direct. Okey. Masalah kalau kita ambil direct macam ni, berapa banyak kali yang anda tengok indeks bergerak ke atas, yen pair jatuh ke bawah. Maksudnya yen pun bergerak ke atas. Tu yang kita akan kaji. Dan kaedah analisa yang keempat dikenali sebagai analisa teknikal. Dalam analisa teknikal ni, kita mengambil kira harga, kita mengambil kira volume, jumlah
dagangan dan kita cuba memahami struktur pasaran dan reaksi pasaran kepada paras-paras tertentu dalam pasaran. Ada banyak kaedah untuk membuat analisa teknikal. Jadi secara asasnya terdapat 4 ya. Jadi analisa mana yang terbaik? Saya pernah mengalami dilema ni ya. Kita hampir kesemua kita bermula dengan analisa teknikal. Lepas tu semua kita nak start tengok-tengok news. Itu adalah sentimen. News tu bukan fundamental, news tu adalah sentimen. Dan seterusnya bagaimana news tu mempengaruhi jangkaan kepada apa yang berlaku dalam fundamental. Sambil-sambil kita buat teknikal, kita juga melihat kepada intermarket. Dan kita ada orang yang lebih ekstrim lagi, dia pisahkan dua ni. Aku tak peduli langsung yang pasal sini, aku ambil peduli pasal yang sini sahaja. Siapa yang betul? Ya? Jadi debat mengenai fundamental ke, technical ke, it has been going on for years, bertahun-tahun. Ya? Even saya sendiri, mana saya nak ambil kan? Perjalanan saya sebagai seorang pedagang bermula pada tahun 1997. Di mana pada waktu itu memang buta terus ke 4-4 ni ya. Itu basically saya cuma lihat sentimen. Ni saya sendirilah 97. Memang buta terus. 98 saya 97 98 tu saya mula berkenalan dengan teknikal. Okey. Sambil-sambil tu terlekat jugalah benda yang sama kepada intermarket, gold, AUD contohnya. Waktu tu tak adalah, lebih kepada saham dan juga kepada JPY Wassalam Kimi. Waktu 1997-98 ni forex dah ada, dagangan forex dah ada. Tapi tak daripada yang berdagang dia tak banyak, tak, kalau daripada 1000 trader yang saya jumpa, institusi ke ataupun retail ke, mungkin seorang dua je yang trade currency pada masa berkenaan sebab mahal. Satu lot tu anda beli 100,000 unit standard lot. Masa tu tak ada cerita micro ke, minute ke, apa ke, tak ada waktu tu 100,000 unit. Maksudnya kalau anda tengok euro US dollar pada harga 1.25 pada waktu itu, anda sedang membeli 100,000. Kalau anda membeli tak salah, memang itu bank buat pun. Dia pergi cek projek, bank buat macam tu. Okey, anda perlukan 125,000 kalau kita tak pakai leverage satu-satu. Tu maksud yang anda tengok 125, 105 sekarang ni kan. Tu maksud dia. Okey. Waktu tu lah. Lepas tu tak ada dengar lah pasal ni. Saya sebab saya berminat kepada currency, sebab saya berniaga kereta. Saya nak tahu 2006 saya berniaga kereta. Okey, tak apa. Saya waktu tu memang kepada saham dan kepada futures. Tu waktu tu lah kepada futures seperti kopi, cotton, orange. Tu waktu tu lah. Kopi yang paling banyak waktu tu. Dan juga kepada brand. Brand brand ni pun kemudian tahun 2000 lebih baru saya trade minyak waktu tu lah purely technical. Semasa tu purely technical 98 sehinggalah tahun 2009 ni saya dapati ada something yang tak kena kepada dagangan saya dan saya cuba mendalami kepada fundamental serta memahami sentimen. Fundamental yang saya belajar adalah kepada polisi.
terbahagi kepada dua, iaitu kepada central bank dan juga kepada government. Dua ni kepada polisi monetary serta dasar fiskal dan bagaimana ia menggerakkan ekonomi. Okey, itu perjalanan saya dan the thing is banyak sangat input. Banyak sangat kalau kita baca pasal fundamental, semua benda kita nak tahu. Banyak sangat. Terutamanya kalau kita cuba mendalami pasal fundamental company. Kita tak ada watch list. Semua benda kita nak tahu. Pening kepala. Pening kepala, jam. Dan akhirnya, pada tahun 2009 tu, hujung dia disebabkan oleh pergerakan ini dalam pasaran. Saya tunjukkan apa yang mengubah saya. Ni, pergerakan di sini. Pergerakan ini. Saya pernah ceritakan kan? Wassalam. Pergerakan ini. Wassalam. Pergerakan di sini. Sepanjang ni structure ini, the whole structure ini adalah housing bubble dan juga kepada masa tu apa saya tak ingat nama sangat. Okey. Pergerakan ini. Inilah yang menyebabkan ini pada tahun 2009. Pergerakan ini. Pergerakan di sini Inilah sebabnya kita ada market dynamic yang anda dengar sekarang ni. Pergerakan di sini. Okey. Inilah dia. Sebab kalau kita ambil pergerakan ini, kalau kita berdasarkan cycle teori, ini akan jatuh lagi. Okey, di sini akan jatuh lagi. Berdasarkan cycle teori. Tapi pergerakan di sinilah yang banyak mengubah saya. Nanti kita cerita. Okey, so 4 kaedah analisa dan daripada pergerakan yang saya tunjukkan tadi, saya cuba untuk mendalami analisa intermarket. Saya cuba untuk mendalami analisa intermarket. Dan sama seperti ramai orang, apabila kita melihat intermarket, kita bandingkan 1 kepada 1. Contohnya Australia dollar kepada gold. Gold naik, Australia dollar kena naik. Apabila kita bercakap mengenai indeks naik, yen pair kena naik. Yen kena jatuh. Kena, mesti, wajib. Tak apa. Saya terangkan dulu bagaimana saya cuba untuk memahami fundamental dan kita kaitkan apa yang kita nampak dekat chart berdasarkan principle of fundamental, berdasarkan principle of technical, cycle theory, iaitu kita ambil kepada Elliott wave punya structure, dan saya dapati terlalu banyak kelemahan dekat Elliott wave tu sendiri. Terlalu banyak. Sebab kita boleh lukis apa yang kita nak. Seriously. Elliott wave, anda boleh lukis apa saja anda nak. Sebab tu orang kata, nak naik ke betul? Nak turun ke betul? Semua betul. Elliott wave, di sini, structure ni, saya boleh lukis dia ke atas, saya boleh lukis dia ke bawah, saya boleh lukis dia sideways. Apa saja yang kita nak lukis. Semua benda betul. Semua benda betul. Faham tak? Ke atas, betul. Ke bawah, betul. Jadi macam mana kita nak pakai dia? Faham? Sebab tu, bila orang tanya saya, macam mana nak tengok market dynamic ni sebenarnya? Bagi mereka yang baru, dia akan apa benda lah. Kita kaitkan
penggunaan Fibonacci, penggunaan momentum kepada apa yang kita cover 2 hari sebelum, iaitu struktur 5-3 dan 3-3. Di mana 5-3 ni adalah asas kepada struktur. 3-3 adalah 5-3 dan 3-3 ni adalah asas kepada struktur. Ni maksud saya. Dalam pasaran secara asasnya, pergerakan adalah 5-3 ataupun 3-3. Kalau currency, ada kemungkinan 3-3 dari atas ke bawah. Ini yang berlaku. Okey, ini adalah asas kepada cycle dalam pasaran. Ini adalah untuk aset seperti saham, seperti equity indices. Ini adalah untuk aset. Ini adalah untuk komoditi. Dan juga currency. Yang bawah ni adalah cuma untuk currency. Okay, now. Ingat pasal cycle ni, ingat pasal yang cycle ni. Tetapi, kalau kita cuma mengambil satu instrumen, satu saja instrumen, kita lukis lebih penuh dia, sampai 1 minit kita lukis, seperti saya nyatakan tadi, ia bergantung kepada apa yang anda nak lukis. Anda nak lukis dia ke atas satu perginya. Kalau dia nak ke bawah, kita kata dia nak ke bawah lah perginya. Di sinilah saya melihat kepada faktor fundamental. Di mana saya cuba untuk memahami fundamental serta sentimen berdasarkan 3 benda. Yang pertama adalah faktor liquidity. Yang kedua adalah faktor pulangan ataupun hasil daripada pembelian. Sama ada dividen, sama ada pulangan daripada pelaburan itulah, itu pulangan, dan risiko kepada pegangan aset. Jadi yang pertama adalah kepada faktor kecairan. Kecairan ni bermaksud keupayaan untuk transaksi berlaku. Kenapa bila ada news tak cantik pasaran saham jatuh? Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Apabila ada news tak cantik pasaran saham jatuh. The main fear untuk mereka yang ada aset adalah kan tak pernah ikut cakap kita. Kita cuma ikut chart, kita cuma trade apabila chart bergerak seperti yang kita plan. Kalau dia tak bergerak seperti kita plan, kita tak trade. Itu je. Power anda adalah masuk ataupun keluar market. Itu power yang anda ada. Power yang kedua anda ada adalah had kepada duit yang kita risikokan. Dua tu je. Okay, now, mengenai kecairan. Kenapa pasaran jatuh apabila ada news ataupun something yang tak elok berlaku? Apa yang paling ditakuti oleh mereka yang ada aset? Kalau anda ada aset, apa perkara yang anda paling takut? Bila anda ada, contohnya anda ada tanah. Okey. Apa perkara yang anda paling takut?
anda ada rumah, katalah rumah tu aset. Apa perkara yang anda takut? Tujuan anda menyimpan aset adalah sekiranya anything berlaku, anda boleh menjual aset berkenaan. Apabila terdapat jangkaan bahawa something tak elok ataupun berlaku something yang tak elok, anda takut bahawa anda tak dapat nak jual aset anda. Tak ada pembeli. Tak dapat nak cash out, in other words, Fikri. Ya. Jadi apa yang berlaku adalah anda terpaksa untuk menurunkan offer kepada harga yang lebih rendah. Sehinggalah anda dapat matchkan matching di antara buyer dan seller. Agreement kepada penjualan ini, itulah harga sekarang. Dan makin teruk ekonomi, penjual terpaksa menurunkan harga sampailah jumpa pembeli. Ya, buyer dengan seller matching. Itu liquidity. Keupayaan untuk transaksi berlaku. Okay. Ini core kepada kita punya market dynamic. Ya. Apabila kita bercakap mengenai keupayaan untuk transaksi berlaku, ada dua pihak yang cuba untuk memastikan kecairan pasaran kekal berada pada tahap optimum. Yang pertama adalah Bank Pusat. Bank Pusat menggubal polisi monetary untuk memastikan supply of money berada pada tahap sesuai kepada keadaan ekonomi ataupun dia cuba steer ekonomi kepada satu arah. Contoh yang berlaku sekarang, kita ada US ekonomi, bukannya tak bagus. US ekonomi meningkat. Okay. Masalahnya adalah bersama dengan peningkatan ekonomi ataupun kita ambil indikator yang paling wide dia adalah GDP, kenaikan harga turut berlaku, iaitu inflasi. Jadi apa yang dibuat oleh Central Bank ataupun Fed dalam kes ini adalah dia akan take out liquidity daripada pasaran dengan menaikkan kadar faedah, dengan menghentikan pembelian aset dia. Dan itu menyebabkan kecairan pasaran menurun, aktiviti ekonomi pada masa yang sama juga menurun. Ini yang kita nampak dekat chart mulai bulan 1 pada waktu ini. Pada waktu ini. Ya, kalau anda cek apa yang berlaku pada waktu ini, basically Fed mengurangkan pegangan aset dia. Pada waktu ini, interest rate diturunkan. Ni yang kita nampak pasaran naik waktu ni. Soalan dia adalah, adakah ekonomi cukup bertahan dengan reduction of liquidity ataupun supply of money yang ada sekarang? Itu soalan dia. Itu yang berlaku sekarang ni. Wassalam Nabil. Itu persoalan dia. Jadi apabila kita bercakap mengenai liquidity daripada sudut bank pusat,
kebanyakan daripada aset, pricing dia adalah dalam mata wang apa? Setakat ini. Kita lihat syarikat dengan market cap paling besar di dunia. Apa syarikat yang mempunyai market cap yang paling besar di dunia? Market capitalization, tahu kan? Harga saham tu darab dengan unit yang diterbitkan. Syarikat apa yang paling banyak, paling besar di dunia? Kita punya delay ni jauhnya. Delay dia, ya Allah. Saya dari masa depan. Slow-slow sebab topik ni berat. Kita ada 2 jam. Tak apa, tak habis, nanti kita ulang. Don't worry. Sampailah macam kita tak sentuh dalam sangat zigzag, kita tak sentuh dalam sangat flat, jadi tak apa. Slow-slow, pusingan akan datang, kita cover balik yang tu. US dollar. Tu sebab dia. Okay. Itu untuk polisi monetary. Dasar fiskal pula adalah daripada kerajaan. Ini daripada kerajaan. Dasar fiskal adalah polisi ekonomi yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memastikan ekonomi berada pada tahap optimum. Itu adalah daripada sudut kerajaan. Tetapi masalah dengan dasar fiskal ni, kalau kita nak baca dia, terdapat banyak benda. Seperti kita ada belanjawan biasalah, tetapi kita ada faktor politik, faktor hubungan dagang di antara negara, dan pelbagai faktor lah kalau nak kaji pasal fiskal. Tapi apa pun, bila kita bercakap mengenai kecairan, you are talking about US dollar untuk semasa, untuk sekarang. Sebab kebanyakan aset tu pricing in dalam US dollar. Dalam erti kata lain, US dollar tu adalah price. Jadi adakah semestinya saham tu naik, US dollar tak boleh naik? Saya nampak siapa tanya hari tu, Amir. Saya tinggal. Tak semestinya. Malahan, sekiranya kecairan pasaran cukup, aset naik, US dollar boleh naik. Faham tak? Sekiranya ekonomi tu bagus, boleh naik. Tak perlu pun dia jatuh. Tetapi apabila price tu dah mahal, di situlah teknikal dia. Macam mana kita nak tentukan barang tu mahal? Kalau dia melepasi taras tertinggi yang sebelum ini. Oh, kereta tu dulu jual 100,000. Lepas tu ada orang jual 98,000, murah. 105,000, mahal. Dia tu jual 100,000. Kita ada satu reference kita. Dan dalam kes kita gunakan Fibonacci. Itu untuk kita lah. Contohnya seperti yang dekat sini. Sekali lagi, kita ambil contoh di sini. Contoh yang di sini. Sebelum COVID. Siapa ingat yang kita buat benda ni dulu? Macam something je nak jadi kat situ. Ingat tak? Ingat tak kita cerita benda ni waktu tu? Selepas satu riset, kawasan sini. Kawasan sini kan? Kawasan sini.
Macam something ni dah over, dah mahal sangat S&P 500. Pada masa yang sama, kita juga bercakap mengenai, boleh tak dia naik lagi? Boleh. Pada masa yang sama, kita juga bercakap mengenai benda ni. Saya ingat lagi kita sentuh mengenai benda-benda ni. Structure serupa, di mana kita sentuh mengenai semua ni waktu tu. Okay. Di mana kedua-duanya menunjukkan paras yang melangkaui 1618. Of course kalau kita cari nak matchkan dia, tapi masalahnya kedua-duanya menunjukkan harga yang overextended waktu tu di sini we are talking about ni. Kita bercakap mengenai dekat sini. Bila S&P 500 mencecah paras ini. Ni maksud saya. Sekarang ni dah lepas 1618. Maksudnya ini adalah struktur lain. Dah reset. But daripada 3 lekuk di sini, kita dah sampai 100%. Saya ingat lagi, waktu tu nak sampai kat sini kita, something akan jadi, tak tahu apa. Kita cakap waktu tu di sini. Waktu tu di sini. Nak dekat-dekat. Waktu tu kita dah start, saya dah mula berkongsi mengenai market dynamic waktu tu. 2018 tak silap saya. Something akan jadi, tak tahu apa jadi. Ambil engkau. COVID-19 ni. Tak tahu apa jadi. Tak tahu. US dollar. Something akan jadi. Tak tahu apa. Dan kita dapati dia extend. 1618. Semasa dia extend ni, daripada 100% dia turun. Semasa dia extend ni, ini jatuh. Tak apa. Nanti saya terangkan apa benda tu. But apa pun, bila kita bercakap mengenai US dollar, kita bercakap mengenai liquidity dalam pasar. Harga dalam pasar. Keupayaan untuk transaksi berlaku. Kenapa US dollar ni kena banyak? Dalam erti kata lain. Kenapa US dollar ni kena banyak? Dalam sistem ekonomi sekarang ni. Kenapa bank pusat Fed terpaksa print duit? Saya 2018 ataupun 2019. Ada something akan jadi dekat situ. Sekali kau COVID-19 dengan aku kena dekat rumah. Mana tahu kan. Tapi something akan jadi, tak tahu apa. Waktu kalau Kimi ada link video tu nanti kongsi ini. Something akan jadi, tak tahu apa. Sekali dengan aku lekat kat rumah ni. Ambil kau. Kenapa? Soalan saya adalah kenapa US dollar faktor kecairan dia amat penting. Sebab aset tadi. Kalau anda contohnya anda antara saham yang menjadi pegangan banyak fund, iaitu kepada anda pegang Apple contohnya ataupun apa-apa aset lain anda pegang ni dan harga dia dalam US dollar. Apabila anda ataupun orang membayar hutang antara negara, dia perlukan US dollar. The thing is, jumlah duit ni dia ada had. Faham tak? Jumlah cash, jumlah duit dalam kitaran M1, M2, M3, tak payah tahu benda tu lah. Tapi jumlah duit dalam kitaran tu, dia ada limit. Kalau anda faham kataan seperti euro dollar, bukan EU, euro dollar, futures dan lain-lain. Tapi tak apa. The thing is, bila
Bila orang nak jual benda ni, dia akan ditukarkan kepada apa? Bila orang jual aset yang dalam US dollar tadi, dia ditukar kepada US dollar. Sebab itu apabila ada faktor kecairan ataupun jumlah US dollar dalam kitaran tu tak cukup, semua orang nak beli US dollar. Maksud saya yang di sini, apabila ini berlaku, bila Fed mengumumkan dia mula mengurangkan pegangan aset dia, pasaran saham jatuh. Kenapa? Orang tukar balik kepada pegangan US dollar. Waktu inilah anda akan dapati US dollar akan memecut. Waktu ni anda akan dapati US dollar yang sama dengan ni. Okay, waktu itulah anda dapati US dollar dalam ni akan ada lekuk 3. Ataupun momentum yang paling tinggi. Apabila terdapat kebimbangan mengenai kecairan. Apabila kecairan ditambah, dan sebaliknya, apabila kecairan ditambah, ni monthly, ni weekly, patut tak sama. Okay. Apabila kecairan ditambah, ni benda yang sebaliknya, apabila ini berlaku, ekonomi tak bagus. Betul sekali. Sekarang ni payah. Betul. Apabila kecairan ditambah, pasaran saham naik, apa berlaku pada US dollar? Kenapa dia turun? Sebab dia banyak. Faham? Durian banyak, apa jadi kepada harga dia? Kenapa dia mula naik dari sini? Jadi nampak tak semestinya saham tu, US dollar tu naik, saham kena jatuh. Tak. Tapi momentum dia akan mula berkurangan. Dia akan sampai satu peak. Itu faktor kecairan. Saya terangkan dulu mengenai apa yang ni apa yang kita macam mana kita nak faham faktor kecairan, pulangan dan risiko. Ini fundamental. Basically, whenever anda bercakap mengenai fundamental, anda akan bercakap mengenai US dollar. Tak dapat lari. Faham? Anda tak akan dapat lari daripada faktor US dollar. Boleh? Okey, itu faktor kecairan. Yang dua lagi, pulangan dan risiko, okey, adalah kepada faktor yang ini. Jadi bila kita cakap mengenai fundamental, kita tak dapat lari daripada cerita US dollar. Cerita mengenai indeks. Okey. Bila kita bercakap mengenai pulangan serta risiko, now kita bercakap mengenai faktor sentimen. Ni yang dinamik tadi jadi kalau kita bercakap mengenai dolar dinamik, positif, negatif, anda akan dapati indeks tak ada momentum lepas ni. Okey. Pegangan sentimen ni basically adalah pegangan berdasarkan feel, perasaan. Euphoria or panic. Antara dua.
Bila kita bercakap mengenai anything yang move by perasaan, the fear and greed. Ini asas kepada sentimen itulah, fear and greed. Pernah dengar semua term-term ni kan? Saya nak pergi dalam sangat tak guna. Yang kita nak tahu kalau pergerakan berdasarkan sentimen, orang jangka nak untung banyak, then kita bercakap mengenai yen. Kita bercakap mengenai indices. US dollar penumpang pada waktu itu. Cash deposit investment. Tak. Okey, lepas ni saya terangkan satu-satu mata wang. Sebab apa kita cakap mengenai yen pada waktu ini? Nombor satu. Dalam kalau kita lihat daripada sejarah polisi-polisi bank pusat, okey, kita ada Bank of Japan dan juga sebelum ini ECB yang menjadi penampung kepada likuiditi. Maksud saya macam ni. Likuiditi. Sebagai funding currency. Apa yang sama dua ni sebelum COVID-19? Kadar faedah yang rendah. Sebelum ini. Maksudnya nak pinjam dalam yen, nak terbitkan hutang dalam euro adalah murah. Boleh? Apabila ECB mula keluar daripada ni akibat daripada kenaikan inflasi, sekarang ni dah naik, bukan kosong dah kan. Itu menyebabkan ia mula tidak mendapat tempat sebagai funding currency. Itu yang saya nampak jatuh berepuk bawah daripada 1 tu. Euro tu. Nah, yang tinggal adalah ini. Satu saya pernah katakan, kalau BOJ mula naik rate seperti yang kita nampak sekarang, di mana dia meningkatkan dia punya had daripada negatif 0.25 kepada 0.50 dan 0.50 untuk yen Japanese government bond 10-year yield. Maksudnya interest rate di Jepun pun dah naik. Itu menyebabkan kos pinjaman pun menaik. Faham apa yang last Bank of Japan buat tu? Tak apa. Dia basically macam ni. Bila orang katakan bahawa, pasaran bagus, then kita akan ada yen yang lemah. Sebab apa? Outflow, funding. Orang pinjam dia, orang pergi beli aset. Tukar daripada yen kepada bentuk aset. Boleh? Tukar daripada yen kepada bentuk aset. Dolar pun funding, tapi disebabkan oleh kenaikan rate dia. Jadi dolar bukan, kalau tak ada cara lain, ada dolar. Itu je. So dia duit yang paling banyak. Jadi apabila kita bercakap mengenai hasil daripada pergerakan instrumen, we are talking about indices dan juga yen. Orang nampak ekonomi bagus, indeks naik, yen jatuh. Dan ini adalah pergerakan yang berdasarkan lebih kepada sentimen. Sama juga apabila pasaran menjangkakan yang tak bagus, risiko. Kita bercakap mengenai yen dan juga indices. Di mana inflow daripada
funding tadi masuk balik kepada yen, keluar daripada aset. Ini apabila kita menyangkakan kerugian daripada pegangan satu-satu instrumen. Faktor fear and greed, pulangan dan risiko, itu adalah pergerakan yang berdasarkan perasaan. Samalah. Galih. Gaduh dengan girlfriend dia. Cakap pun lepas dia. Samalah lebih kurang macam tu. Yang pergerakan yang lebih-lebih dengan momentum. Okay. Nak explain benda ni, saya gunakan perkaitan dengan melihat sifat-sifat struktur. Di mana ingat kita sentuh semalam mengenai motif wave. Sebab itu dalam sistem 3, 7, 11, motif kita amat-amat spesifik kepada dia. Bila kita bercakap mengenai pergerakan motif, ada 3 perkara yang tak sama dengan impuls. Yang wajib ada. Dia boleh wujud dekat impuls, tapi dalam motif dia wajib ada. Yang pertama adalah lekuk 3, 1, 6, 1, 8. Lekuk 4 tak boleh retrace lebih jauh daripada 50% Fibo retracement. Lekuk 5 berakhir dengan divergence. Kenapa sifat-sifat ni penting? Sebab kita nak tahu adakah movement berkenaan bersifat fundi ataupun sentimen. Dekat indeks tadi. Sekiranya kita ada pergerakan yang bersifat sentimen, di mana indeks mencanak dalam lekuk 3, itu adalah yen. Sekiranya kita dapati pergerakan dekat aset tidak mempunyai pergerakan yang memenuhi sifat motif, itu adalah US dollar. Boleh tak? Ni benda yang saya jumpa. Contoh sekali lagi kita ambil yang ini. S&P 500. Okey. Kita tahu pergerakan di sini, okey, adalah satu reset. Ni satu reset kan? Satu reset. Kat mana kita nak cari lekuk 2 ni? Sini tak nampak. Apa anda buat, anda pergilah kepada daily. Anda tengok kat mana yang ni tak nampak. Weekly. Okay. Anda nampak kat mana yang paling jauh dia punya penurunan pertama. Sini lekuk 2. Kalau kita ambil dia punya Fibonacci, atas ke bawah tu, ini tak sampai 1618. Kita jauh sangat. Satu, saya disjointed sikit. So saya cuba untuk reply anda. Saya tunggu reply anda, tapi kita lag jauh. Ini tak sampai 161. The whole movement ini, kat sini, ini bukan yen. Sepatutnya, pergerakan ini, anda akan jangka yen pair akan pecut. Betul? Pergerakan ini.
Kalau anda tak pernah kenal saya, anda akan jangka Yen Pei akan pecut. 5 minit, okey. Sebaliknya, semasa pergerakan di sini, ini kita tengok kepada AUD JPY. Yang paling biasa lah orang kata AUD JPY, itu yang paling lazim kan. Dari sini. Yen Pei naik ke atas, betul, tak salah. Yen Pei naik ke atas. Daripada bawah. Daripada March. Yen Pei naik ke atas. Kita ambil tempat yang sama, 1, 2. Ini pun tak ada 1618. Kalau sebab istilah kita pecut tadi adalah 1618. Istilah kita nak katakan pecut tadi, momentum tadi. Ini pun tak ada 1618. Apa yang pecut kat situ? Kenapa ni naik tapi tak pecut? Of course kecil-kecil dia ada lah. Sebab pergerakan ini bukannya yen punya pergerakan. Pergerakan ini adalah fundamental punya pergerakan. Ingat, bulan 3, bulan 4, 2020, anda buang sampah, anda pakai mask. Berapa ramai orang hilang kerja? Bukan setakat dekat Malaysia. Ekonomi dah bagus tak? Tak. In fact, pada waktu tu, ekonomi US negatif. Tapi kenapa pasaran naik? Kenapa S&P 500 naik? Pergerakan itu bukan pergerakan sentimen. Pergerakan itu pergerakan fundamental. Nampak? Ni contoh-contoh yang kita ngam bila kita masuk topik ni pada tahun 2019, 2018 berlaku COVID. Bukan bagus lah, tapi ngam lah waktu kita start cover topik ni adalah waktu apa? Sebab dia cantik. Wah. Oh. Kenapa ni tak pecut? Tak sampai 1618. Sebaliknya apa yang pecut daripada yang sama tadi? UJ yang pecut. Ni ada 1618. Lebih daripada 1618. Ni. Struktur yang sama tadi, tempat yang sama. Ni lebih-lebih 1618. Jadi ini yang pecut ni bukannya yen yang lemah. Yen tak lemah. US dollar US dollar yang kuat pada waktu ni. Sewaktu sini. Ada nampak benda macam ni, ada dapati yen pair lain, tak ada 1618, ada dapati UJ ni break, anda tahu US dollar. Ini sebabnya kita tukar view kita waktu tu US dollar. Kalau siapa ingat, saya lukis US dollar ke bawah waktu tu. The moment dia break 1618 sini, kita tukar US dollar lukis ke atas. Saya masukkan satu lagi. Dollar index pada waktu itu. Pada awalnya, kita dapati
dolar jatuh. Ni. Nampak? Honeymoon kita habis untuk US dollar. Nanti lepas ni kita cerita. Okey, kita berhenti rehat sekejap dan kita akan tunjukkan lebih banyak korelasi dan macam mana nak baca benda ni dan kita lihat kepada ETF dan indeks serta lain-lain selepas ni. Kita berhenti rehat sekejap, kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bakso sedap kali. Okey, jadi kenapa saya tunjukkan chart yang ini tadi? Kenapa kita tunjukkan benda ni tadi? Sebabnya di sinilah kita mengaitkan struktur-struktur yang ada, bentuk-bentuk yang berulang yang dikenal pasti menerusi Elliott Wave untuk kita jangka apa yang sedang mempengaruhi pasaran. Sama ada fundamental ataupun sentimen. Basically, apabila kita sedang melihat kepada pergerakan yang berdasarkan fundamental, dia adalah satu pergerakan yang lama dia naik. Nampak keyword dia? Slow dia naik. Kalau kita melihat kepada pergerakan berdasarkan sentimen perasaan, kita akan melihat pergerakan yang ini. Dan apa yang kita refer ni? Dua ni. Kita refer kepada pergerakan indeks. Faham tak? Sebab itu saya selalu ulang. Map kita adalah indeks. Sama ada anda sedang menjangka pergerakan yang dipengaruhi oleh fundamental ataupun pergerakan yang dipengaruhi oleh sentimen. Boleh? Bab ini faham? Ibu? Bab ini faham? Kita jelaskan menerusi struktur apa yang sedang mempengaruhi pasaran. Dan kita bahagikan aset dalam pasaran kepada 3 kumpulan, iaitu indeks sebagai map kita, mewakili instrumen pelaburan, termasuklah ETF, termasuklah saham secara individu. Kita akan melihat faktor likuiditi dengan melihat kepada pergerakan dolar yang mewakili harga, mewakili intrinsic value, mewakili likuiditi tadi. Dan kita akan melihat kepada faktor kos pinjaman, kepada faktor pulangan, serta risiko dalam pasaran, di mana kita akan melihat kepada indeks melakukan some sort of motif structure ke atas atau ke bawah, dengan melihat kepada pergerakan yen. Perkaitan di antara 3 kumpulan ini. Boleh? Now, kita masuk dalam sikit. Kita lihat kepada satu-satu instrumen. Indeks. Bila melihat kepada indeks, kita melihat apa itu indeks equity. Indeks equity ni adalah satu indeks, maksudnya kumpulan. Kita melihat kepada kumpulan saham yang tertentu di exchange. Contohnya adalah apabila kita melihat kepada US 500. Ni yang paling popular lah. Okey, US 500 ni mewakili large cap. Maksudnya dengan modal, syarikat bermodal besar dalam pasaran saham di US, di Wall Street lah, di mana ia mewakili lebih kurang lebih daripada 15 trilion dolar. Saham-saham tu jumlah dia kalau kita kumpul, harga dia melangkaui 15 trilion dolar.
orang semua jual saham, jumlah US dollar tu tak cukup. Berapa jumlah kitaran US dollar anggaran dalam ekonomi? Siapa tahu? Lebih kurang anggaran 3 ke 5 trilion. Itu jumlah US dollar cash yang ada dalam pasaran. Okey? Ia mewakili lebih kurang 500 syarikat dekat Wall Street as of dan 500, kalau kita nak tahu dekat US, dekat Wall Street, kita ada lebih kurang 15,000 saham. Lebih kurang, plus or minus. Ya. Jadi 500 syarikat ni mewakili anggaran 80% jumlah pelaburan dalam saham di US. 500 syarikat ni. Itulah pentingnya S&P 500. Okey? Tak apa, kita slow-slow. Paling jauh kita masuk ETF pun tak apa. Ada soalan dengan S&P. Ni lebih kurang dia punya... Sebab itu orang kata, kalau nak tengok ekonomi US, kita tak tengok Nasdaq. Kita tak tengok Dow Jones. Kita lihat kepada S&P 500. Prestasi lebih kurang 80% syarikat corporate dekat Wall Street US. Boleh? Itu S&P 500. Dia pelbagai sektor lah. Lebih kurang ada yang gunakan 10, ada yang gunakan 11. Saya gunakan 11. Pelbagai sektor dalam ekonomi. Ya? Okay, now. Pengiraan untuk Standard Poor's S&P 500 adalah berdasarkan market cap. Maksudnya, lagi besar syarikat berkenaan, movement dia akan lebih banyak mempengaruhi S&P 500. Sama juga dengan Nasdaq. Sama juga dengan DAX. Okey. Ini soalan bonus saya kepada semua. Apa beza kesemua ni? Anda tahu kan? Apabila dividen dikeluarkan kan? Katalah saham Apple, harga dia 200. Contoh. Lepas tu dividen dia keluar 30 sen. Contoh. Saham dia akan jatuh 30 sen. Ini tahu kan? Ini tahu kan? Jadi harga dia jadi 199.70 sen. Ini tahu kan? Bila dividen keluar, dia akan keluar, dia akan turun banyak tu lah. Ini tahu kan? Okey. Di antara 4 yang utama ni, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq dan DAX, mana satu yang tak terpengaruh dengan benda ni? Siapa tahu? Tak payah cerita FTSE dengan Nikkei dengan topik semualah. Waalaikumsalam, Kasha. Di antara 4 tu, bila dividen keluar, price dia tak bergerak. Siapa tahu? Ni ramai pakar saham ni kan. Pakar saham mesti tahu kan. Indeks. Saya trade indeks dia bang. Soalan ni kena tahu. Di antara 4 yang utama ni lah yang biasa kita dengar, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, DAX, X. Jawapan dia X saja. Kena tahu bila dividen dia keluar, harga saham dia tak jalan. Kalau letak Dow, semua letak Dow. Tak. Dow juga akan terpengaruh. Ni yang kat Germany, kat Frankfurt ni. Dia tak jalan. Tak tahu juga. Masuk terus tak tahu, Kasha. Susah hanya soalan.
DEX ni, DEX dia tak dipengaruhi oleh dividen punya ni, ex-dividen kan. Dia tak terpengaruh dengan dividen punya calculation DEX DEX 40. Okay, ada sebab saya tanya benda tu. Nanti anda tahulah. Perhatikan dividen. Oi, kalau beli saham itulah return kita. Itulah return kita. Saham bila anda beli, ASB tahu. Okey, itu adalah untuk ni. Okey, kita tengok Dow Jones pula. Okey, Dow Jones mewakili lebih kurang 10.35 trilion nilai saham. Yang tadi S&P 500 lebih kurang 15.6 kan. Ni 15.6. Ni 15.6 lebih kurang as of hujung tahun lepas. Ini pula mewakili sekarang ni lebih rendah lah sebab dah jatuh. Ini pada bulan 12. Of course dia punya value tu dah jatuh lah. Ini mewakili 10.4 trilion. Apa beza Dow Jones ni dengan dekat S&P 500? Satu 500 syarikat, sini 30 syarikat. Tapi dalam Dow Jones ni apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Sektor apa yang tak ada dalam Dow Jones? Dow Jones Industrial Average. I'm talking about Dow Jones. Dow Jones ni ada dua. Satu adalah industrial, satu adalah transportation. Okey, ni dah jawab lah. Transportation dia tak ada. Dia ada dua sektor yang dia tak ada. Dua sektor dia tak ada. Transportation dia tak ada. Apa yang nombor dua dia tak ada? Takkan tak tahu John, buy sell dia tahu. Dua sektor dia tak ada. Bank Nasdaq tak ada bank gitu. Non financial Tech ada, sini Apple ada. Aduh. Buy sector hilang. Dia tak ada utilities. Kena tahu Jangan tak tahu. Jangan trade je. Kalau saya beli saham IKEA bang. IKEA saya suka basikal dia. Astaghfirullahaladzim. Mungkin IKEA buat basikal saya pun tak tahu. Utilities dengan transportation dia tak ada. Utility. Tenaga nasional. Dia tak ada. Air dia tak ada. Boleh? Transportation dengan utilities. Kenapa kita nak tahu? Kita nak bandingkan dia dengan ETF tu. ETF mana yang tak ada kena-mengena dengan dia? Faham? Tak ada. Bergerakan, teruklah saham, entah syarikat transportation jatuh, S&P 500 jatuh, Dow Jones sikit dia jatuh. So, dia tak ada apa-apa. Sebab tu kita perlu tahu benda tu. Jangan tak tahu. Faham tak? S&P 500 jatuh sebab sektor transportation tengah jatuh teruk, apa ni semua kan. Tapi Dow Jones sekelumit je. Sikit je. Mungkin jatuh nanti-nanti. Tapi hari ni tak jatuh pun. Kena tahu Jangan tak tahu Ingat tulis nota tu. Ustaz Jebeng saya tahu dia ada. Dia tulis je. Ni yang tak ada dalam ni adalah transportation. Nasib baik kita ada sesi 2 jam ni. Saya dapat terangkan dalam-dalam. Dengan nombor 2 utilities. Tak habis hari ni tak apa. Kita ulang nanti. Utilities. Kita ingat kita habis kat mana. Saya simpan nota ni. Utilities dia tak ada. Transport dia tak ada.
Okey. Nasdaq dia tak ada kepada financial. Maksudnya bank tak ada. Faham tak? XLF tak sama dengan Nasdaq. Faham? Tak apa, Akmal. Dow kan ada dua. Boleh? Okay. So, kenapa kita nak tahu benda ni? Kita nak tahu perbandingan dia dengan ETF tu. Ada terlepas any important CPI. CPI nak buat apa dengan CPI? Nak buy ke sell? Saya tak tahu. Trade kepada teknik anda, Akmal. CPI tu malam nanti. Dia naik ke turun, saya tak tahu. Market jangka dia jatuh. CPI tu lebih rendah. Jadi, nak buat apa? Bank tahu 2 bulan lepas, sebulan lepas. Dia nak pergi atas ke pergi bawah, saya tak tahu. Kalau ada dalam teknik anda ada tempat buy, anda buy. Ada tempat teknik anda ada tempat sell, anda sell. Faham? Jangan kalau boleh lah ya, trade kepada teknik. Faham? Teknik anda, ni masuk tempat buy, anda buy. Ini tempat sell, anda sell. Kan? Dia naik mencanak, tekan buy. Berapa kali kita tekan buy, dia naik mencanak, dia turun jatuh. Kan? Terlepas lah. Kita tunggu kepada tempat kita nak buy. Saya tak gunakan instant order. Saya gunakan limit order. News tu penting. Buat trade macam tu, Akmal. Daripada kita menggeletar tunggu news. Tak payah. Try buat benda tu. Anda akan lebih tenang dalam trading. Buat benda tu. Anda akan seriously. Kalau apa yang saya boleh kongsikan daripada pengalaman saya sendiri, tak payah kejar. Trade, percaya kepada teknik anda. Pakai teknik anda kata ni masuk buy, anda buy lah. Stop loss kat mana, TP kat mana. Sebabnya kalau anda main tekan, bila nak set stop loss, bila nak set TP. Okey. Nasdaq. Boleh? Kenapa kita nak tahu apa pecahan dia, company apa yang ada dalam dia? Ni ada yang kata 10, ada yang kata 11 sektor. Jadi di antara kesemua 3 indeks Wall Street ni, ada banyak lagi. Yang paling representatif kepada ekonomi US adalah Standard & Poor's. Okay, lebih kurang lah kalau Standard & Poor's tak naik, corporate, syarikat naik, private punya firm bagus, lebih ramai orang bekerja dan ekonomi pun dijangka lebih pulih, lebih bagus. Okay. Dow Jones mewakili blue chip lah, 30 syarikat terbesar, dan dia lebih kurang tak jauh juga. Ini 15 trilion. Ini 10 trilion. Jadi 2/3 daripada S&P 500. Yang tak ada tadi utilities dengan transportation. Nasdaq tak ada bank. JP Morgan menjunam jatuh. Nasdaq tak ada apa-apa. Mungkin pasangan indeks lain saham-saham lain jatuh disebabkan oleh JP Morgan. Tapi masa mula-mula JP Morgan jatuh, Nasdaq tak buat apa pun. Okey. DAX adalah dipanggil sebagai prime standard. Prime standard 40, maksudnya blue chip lah, 40 syarikat dekat Frankfurt. Okey. Russell 3000 tak ada kat XM. Ada banyak. Kalau kita cerita kepada US punya indeks, kalau nak tengok indeks ada beratus indeks. Okey, DAX 40. DAX 40 ni kiraan dia ada something special lagi. Selain daripada market cap,
dia juga tengok kepada volume dagangan. Order book volume. Faham tak? Sebab dekat order book tu tak semua yang akan transact. Tak apa. Kalau nak dalam kan dia ada kena-mena dengan market cap. Semua tiga ni, 1, 2, 3 ni adalah market cap. Ini kiraan dia cuma price. Maksudnya, even kalau company yang lebih kurang price Apple jatuh 50 sen ataupun jatuh 1%. Okey, banding dengan Standard & Poor's. Kalau kat sini Apple jatuh 1%, dekat sini kita ada Berkshire contohnya, ataupun syarikat apa lagi dalam ni, UNP, United Health, jatuh 1%. Okey. Sebab dekat Standard & Poor's, Apple mempunyai market cap yang lebih besar. Jadi dekat S&P jatuh lebih banyak. Dekat Dow Jones 1%, dia jatuh sama. Maksud saya macam ni. Sini tak ambil kira besar mana syarikat tu. Dia ambil berapa persen dia jatuh. Itu je. Komoditi ada indeks sendiri. Saya pernah tulis komoditi. Okey. Kenapa saya terangkan pecahan-pecahan tu? Sebab benda ni. Saya gunakan 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Maksudnya S&P 500 syarikat dalam S&P 500 tadi, dia terbahagi kepada 11 sektor. Sektor yang paling besar adalah ini. Berdasarkan market cap. Sektor yang paling besar adalah teknologi. Apple, Microsoft, semua tu dalam ni. Apple, Microsoft. Yalah. Tu dalam ni, teknologi. Kita ada kepada healthcare, penjagaan kesihatan. Lebih kurang 15 ataupun 16%. Ini berubah-ubah. Maksudnya kalau harga dia naik, harga turun. Lepas tu kita ada kewangan JP Morgan, bank paling besar kat US. Dan minggu ni adalah banyak kepada bank. Sektor ketiga terbesar dekat US. Lepas tu kita ada consumer discretionary. Kita ada industri, perkhidmatan komunikasi. Ini mungkin saya untuk kali ini kita discuss yang ini sahaja. Besok kita akan sambung lagi. Untuk hari ini kita kepada yang ini dan juga mungkin kepada sifat mata wang. Bang, saya take UJ ni bang. Saya peduli apa dengan benda ni? Mana dapat? Semua je berkaitan. Tak dapat lagi. Okey. Bila kita bercakap mengenai tech sector, dia adalah yang terbesar. Maksudnya pergerakan dia akan banyak mempengaruhi S&P 500. Jadi kita tengoklah chart dia. Kita tengoklah chart dia. XL apa? K. Tech sector. Sekiranya kita dapati ini bergerak macam ni, anda rasa S&P 500 jatuh ke? Dan saham terbesar kat sini, XLK, adalah Apple. Tu yang paling besar dalam. Kenapa kita masih jangkakan ini akan jatuh?
Sebab Apple break low. Boleh? Tu je sebab dia. Selepas satu reset. Nampak Nabil? Kita ada satu reset kat situ. Ini satu reset. Okay. Pada masa yang sama, Apple, low ini, Apple break. Tapi kita masih jangka dia ke bawah. Dan kalau kita ambil Fibonacci extension, itu yang kita masih menjangka indeks ke bawah. Ini belum lagi sampai, hampir nak sampai, belum sampai 100%. Tak sampai. XLK, daripada reset, tu yang kita belajar reset tu kan. Ini reset. Ini tempat reset dia. Ini. Okay. Ini tempat reset dia. Kalau kita ambil kepada Fibonacci extension, benda yang sama. Kita katakan dia belum lengkap. Boleh tak dia cuma sampai 618? Boleh. Bergantung kepada cerita pada. Tetapi selagi dia tak break high di sini, kita masih lukis ke bawah. Sebab kita ada berapa structure kan? Setakat ini kita ada 3 dalam ni. Kita ada 3. 1, 2, 3. Boleh tak dia lengkap? Boleh. Untuk Apple, menarik. Sebab itu saya katakan yang malam ni menarik. Kita ada daripada atas ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Ni yang tak clear. Dia reset ke tak? 6. Boleh tak dia naik atas? Boleh. Cumanya dia tak lengkap 100%. Itu je sebabnya kita masih lukis ke bawah. Sebelum naik ke atas. Sebab Fibonacci. Itu je sebab. Tapi dari sudut structure, boleh tak dia lengkap? Boleh kan? Apple di sini. Boleh tak dia lengkap? Boleh kan? Saya cuma tukar ini kepada apa? Kepada apa, Zul? Tukar ini kepada flat. A, B, C, W. A, B, C, X. A, B, C, Y. Dan ini dia naik ke atas. Kita habis 2 biru. Daripada sudut sequence-nya, dia tak ada apa yang kita boleh buat kat situ. Nothing. Boleh tak lengkap? Boleh. Kalau setakat edit wave. Tapi disebabkan oleh Fibonacci ni yang sikit saja lagi, kita masih katakan ke bawah. Itu je sebabnya. Itu je sebabnya. Okay. Lain dia pun tak ada. Itu je sebabnya. Okay. Itu XLK. Dia banyak laporan perolehan suku keempat dia adalah
yang paling banyak menggerakkan dia. Jadi laporan perolehan suku keempat keluar bila? Apple keluar bila? Ni pada 2 minggu, 3 minggu akan datang. Ni yang banyak menggerakkan dia. Kenapa laporan suku keempat? Bila orang beli iPhone? Bila produk dia keluar? Sebelum Christmas, sebelum Thanksgiving kan? Jadi retail sales dia pada waktu itulah yang akan menunjukkan prestasi company tu. Suku keempat. Itu sebab dia. Okay. Penjagaan kesihatan. Ini adalah something kita panggil sebagai non-cyclical. Non-cyclical ni maksudnya dia tak terdedah kepada sentimen pasaran secara macam yang kita nampak dekat tech tadi. Okay. Penjagaan kesihatan, kita tetap perlu hospital, kita tetap perlu ubat. Ini serta ruji pengguna, dua ni dan juga kepada utility. Tiga ni adalah dikenali sebagai non-cyclical. Jadi maksudnya orang sentiasa perlukan dia. Anda takkanlah tak perlu utility kan? Utility ni tadi tak ada kena-mengena dengan apa? Dow Jones. Ingat benda tu. Jadi jangan gunakan dia sebagai reference kepada Dow Jones. Sebaliknya Dow Jones anda boleh gunakan tech sebab Apple ada kat situ. Anda boleh gunakan financial sebab Berkshire ada kat situ. Now, penjagaan kesihatan. Ini sektor ni biasanya apabila sentimen tidak menentu, dia naik dulu. Contoh macam sekarang. Betul ke tak market naik ke tak naik ni? Contoh dia. XL apa dia? XLV. Healthcare. Dia naik dulu. Entah apa-apa dia naik. Dia akan pergi dulu. Masa betul ke market nak naik ke tak ni? Dia dulu. Sama juga dengan tadi utility XLU. Dia naik dulu. Kenaikan dia lebih awal. Kalau kita ada contohnya pada malam ni high di sini break, then yang lain-lain kita akan lukis naik. Yang non-cyclical kalau dia akan leading dahulu. Sekali lagi. Betul ke tak market ni? Kalau dia break structure, dia akan leading dahulu. Utilities, kesihatan, utility dengan XLP. Ruji pengguna. XLP. Maksudnya dekat yang ini. XLP. Saya dah naikkan chart ni 2 minggu. Tu yang sebabnya. XLP. Dia akan dulu. Kalau ini naik, nampak kita ada, ini belum full reset. Jadi dia masih boleh buat lekuk 4. Tapi, kalau kita lihat dekat time frame lebih kecil, dekat daily, kita dah ada full reset. Faham tak? Ini dah ada full reset. Dekat daily, kita dah ada full reset. Kalau ini break malam ni, that's it. Kalau ini break, US dollar sideways ke bawah. Indices lekuk 3, off 3 ke atas. Yen pair 3 off 3 ke atas. Faham? Kalau ini break structure, dia akan dulu. Of course akan berlaku sector rotation. Ini akan tamat 1 di awal, turun 2. Dia jauh sikit.
Tapi ini akan provide us dengan maklumat sama ada pergerakan dekat indeks di sini tamat ini. Faham tak kenapa kita tengok benda ni? Tamat di sini. Dan tak ada dah ni. Ni dah naik ke atas. Tu maksud saya. Faham? Sekiranya dia tak break malam ni dan turun ke bawah, ni akan buat. Sekiranya XLU, XL apa ni, LP ni, turun balik ke bawah, buat lekuk dua ni, yang lain-lain tu akan turun ke bawah. Itu guna yang non-cyclical. Non-cyclical ya. XLV, XLU, XLP. Saya tak tulis bawah ni. Saya letakkan benda ni ya. Pilihan semasa sentimen tidak menentu. Mana tadi? Utility. Ini sama juga. Dan juga kepada XLP. Tapi benda-benda yang ruji, benda-benda yang perlu. Okey. Kewangan ni banyak agak depending kepada banyaknya dasar fiskal, kerajaan cuba bantu bank dan lain-lain. Itu tak ada banyak. Tapi ingat, Nasdaq anda tak tengok yang ini. Faham tak? Anda boleh gunakan yang ini, anda boleh guna yang lain-lain. Nasdaq anda tak tengok ini. Itu guna kita letak benda ni. Okey. Yang paling penting dan saya letakkan color kuning ni. Amazon dan Tesla. Tengok Tesla. Kita cerita Tesla dah sebulan dah. Tesla. XL. Ini bagi amaran awal. Okey. Setakat ini kita masih lukis ke bawah. Itulah cara saya pakai cyclical dengan non-cyclical kali. Saya tengah terangkan benda tu tak? Macam mana kita nak, kalau tengok apa? Saya tengok cara tu. Leading dengan lagi. Sebab dia akan leading dulu. Semasa sentimen tidak menentu, non-cyclical akan leading. Sebab sektor rotation kan. Kalau dia, yang lain-lain akan break. Kalau dia tak break, yang lain-lain tak break. Faham kan ni? Sentimen masih tak bagus. Sama lah. Itulah cara pakai cyclical dengan non-cyclical. Sama lah kan ni. Apa beza? Okey. Tengok Tesla. Tesla dah sampai. Jaga-jaga sikit. Tesla dah bagi warning awal. Tesla dah sampai 100%. Dah sampai. Kalau yang lain-lain masih ke bawah, ini akan buat lekuk 5. Kita nampak kita dah ada lekuk 3 kat situ. Pergi kepada daily dia. Daripada atas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7. Faham kenapa Mana Atirah? Kenapa kita masih lukis 4 dan 5? Sebab kita jangkakan sini akan buat 9. Sekarang ni 7. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh? Tapi kita masih lukis ke bawah. Okey? Boleh tak dia buat trade? Boleh. Tapi kita gunakan ini sebagai panduan kita. Boleh je kata, oh ni 8, 4, 5, 6 sini, 7, 8. Okey?
Sebab kita nampak setakat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak dapat. 8, 9. Iaitu nombor motif. 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Okey. Itu adalah untuk Tesla. Next kita tengok kepada Amazon. Dua ni yang besar dalam consumer discretionary. Ini pun dah, ini kita tandakan sebagai, ini pun dah sampai 100%. Ini memberikan memberikan amaran awal. Kita mungkin akan, ini memberikan amaran awal bahawa kita mungkin lengkap. Faham tak? Untuk Amazon. Sebab kita berada dalam 618,764. Boleh tak dia turun lagi? Boleh. Untuk sampai 100%. Tapi kita berada dalam zon dia. Jadi sekiranya ni benda-benda yang mewah. Faham tak? Ada nak beli beg pun, orang pakai beg Bonia, kau pakai beg LV. Beg dia tetap beg. Faham? Sekiranya yang ini grade structure dan ke atas, kita akan jadikan 1 kat sini, 2, 3, 4, 5, dan kita akan tukar dia 2. Ini adalah yang lagging. Sekiranya yang lagging mula menunjukkan pergerakan ke atas, break structure galih. Bila kita ada yang lagging, break structure dan ke atas, ataupun yang leading, break another structure ke atas, then concurrent akan habis dan memulakan pergerakan ke atas. Faham? Yang soalan galis semalam? Melihat kepada kita lukis apa. Saya tengok benda-benda ni. Of course, saya tak tengok dekat trading view ni. Saya tengok dekat satu lagi lah. But Atirah dengan Zul nanti, dia orang akan updatekan chart ni. Tanya kat dia orang akan updatekan chart ni nanti. Bagi tempoh sebulan dulu, biar dia orang familiar guna trading view dulu. Saya bagikan dia orang guna trading view. Nanti dia orang akan updatekan chart ni. Boleh? So, kita ada sektor ini yang menjadi petanda awal perubahan arah ataupun lanjutan. Maksudnya, sekiranya yang lagging XLY ni tiba-tiba dekat Amazon ni break 1618. Dekat Tesla break 1618. Tiba-tiba yang ni break 16 ni tak dapat 16. Katalah ada 1618 kat sini. 1618. Dia break 1618. Itu kerja dia orang nanti. Okay. Katalah ini break 1618. Then S&P 500 akan break structure. Maksud dia. Faham? Contoh. Ataupun dia ada incomplete sequence. Maksudnya, katalah di sini, kita ada, macam tadi kan, 4, 5. Lepas tu naik, kita dah ada 9.
9. Dia naik, turun balik. 10, 11. Tak dapat. 10, 11. Tak dapat. Dia kena 13 kan? Ni akan naik 12, 13. Ini kan extend. Benda sama. Faham? Kalau ini berlaku, dekat S&P 500 juga akan extend. Jumlah struktur dia akan lanjut. Maksudnya, ini akan ada extension. Extend lagi. Mungkin tak break, tapi dia akan extend. Jumlah lekuk dia akan bertambah. Itu adalah XLY. Kita habis kat sini je. Saya tak nak masuk yang lain. Kita habiskan yang ETF ni saja. Sebab ini adalah map kita equity index. Ini adalah signboard kecil-kecil dia. Saya perhatikan benda-benda tu. Barulah saya tengok saham dia. Kalau yang satu tu break structure, dan saya tengok saham dia. Faham? Okey, seterusnya XLI Industry. Minta maaf, anda takkan dapat yang detail macam ni kat mana-mana. Tak ada. Saya pernah kongsikan 5 tahun lepas dekat satu grup. Dan sejak 5 tahun lepas tu, hari ni baru saya terangkan lebih sama macam tu. Anda takkan dapat benda ni kat mana-mana. Tolong tulis. Semua ni dalam kepala. Saya tak tulis. Ni adalah dalam buku saya. Tapi saya tak terbitkan buku tu. Banyak penerangan mengenai ETF ni. Okey. XLI. Lazimnya, yang ini adalah bersifat concurrent. Maksudnya dia adalah sama dengan S&P 500. Ni amat-amat detail. Amat-amat detail. Okay. Ni yang kita pilih 3M. Ni adalah kepada heavy industry, medium to light industry, Boeing heavy industry. Tak ada. Saya dah tanya dengan banyak orang. Tanya lah. Okay. Lazimnya, kita akan dapati untuk industri ataupun yang anda gelar PMI ni ada dua. Satu adalah services, satu adalah industri ataupun ISM kan. Lazimnya anda akan dapati bacaan PMI dan ISM ni akan mula naik sekitar Januari dengan Jun. Sebab expectation untuk increase of order semasa summer months. Ni lazimnya lah bagi mereka yang trade saham-saham ni. Sama juga XLI ni berkaitan dengan ini. Ni nak keluar barang, dia kena beli barang dia. Faham tak? XLB. Jadi bila ini naik, ini akan naik. Lazim. XLI dan XLB, maksud dia chart dia takkan jauh. Saya tak tahu, saya dah update tak ke sini. XLI. Okay, kita jatuhkan ke atas. Ini mungkin nampak dah macam dua. Nampak? Kalau ni break out ke atas, habislah malam ni. Naik ke atas. Ni dah full reset. Nak break ke tu. XLB pun sama. Chart dia sama. Nampak? Chart dia sama. Tak payah lukis pun tak apa. Okay, kalau dia nak turun, ni. Daripada tempat sekarang. Kalau ini breakout ke atas, US 500 akan breakout, akan mula ke atas. Nampak ni macam motif. Tapi kita masih boleh lukis sebagai flat. Ni chart dua ni sama. XLB
XLI. Sebab industri naik, dia perlukan bahan. Takkan dia nak buat barang pakai radio kan? Boleh? Serius, anda takkan dapat mana-mana dalam buku mana-mana. Kalau ada buku saya, tak ada orang cerita macam ni. Tak akan ada, tak ada dalam dunia. Kecuali dia ambil daripada bahan saya lah. Lepas ni anda tak kongsikan, kongsi. Okey? Perkhidmatan komunikasi banyak kepada ini. XLB tu kira leading. XLB. Macam mana dia leading? Tak. Ni concurrent. Ni sama. Ni lazimnya concurrent ataupun sama dengan yang leading adalah sekarang ni kesihatan, energi, ni yang leading. Dah habis masa. Okay. Okay. Hari ni kita stop tahap ini. Besok kita sambung dekat XLC ya. Okey, besok kita sambungkan XLC. Tolong tulis. Saya takkan bagi nota detail dia. Saya nak anda dengar dan tulis nota dia. Okey, esok kita akan sambung bab ini dari XLC. Ini semua ada. Tapi pecahan yang saya sebut tu, anda kena tulis sendiri. Kalau tak, buat apa? Saya nak anda datang sesi live dan tanya. Yes. Okey, jadi malam nanti pukul 8 nanti kita ada sesi lagi untuk Anissa Pasaran. Jadi jangan ke mana-mana. Pukul 8 malam nanti kita akan lihat kepada struktur pasaran. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita bersama lagi pada jam 8. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.